Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini saya akan ulas tentang isu ikhtilat, apa hukum ikhtilat, batas-batas dia, apa boleh, apa tak boleh. Saya akan hurai secara terperinci. Mudah-mudahan kita semua dapat faham secara total tentang perkara ini. Sebab apa? Sebab ramai sangat yang tak faham tentang isu ikhtilat ni, yang mana akhirnya mereka tenggelam dengan kesalahan-kesalahan yang mereka tak sedari. Sangat bahaya. So, jom kita tengok satu persatu. Maksud ikhtilat adalah pergaulan antara lelaki dan perempuan ajnabi. Apa-apa jenis pergaulan antara lelaki dan perempuan, sama ada di alam maya ataupun alam realiti, WhatsApp, Facebook, media sosial, Telegram, Instagram dan sebagainya, ataupun secara berdepan di tempat kerja, di stesen bas dan sebagainya, maka pergaulan tersebut dinamakan sebagai ikhtilat. Sebelum saya explain tentang hukum ikhtilat, saya akan explain dulu tentang hukum pergaulan secara umum. Secara umumnya, pergaulan antara lelaki dan lelaki dan perempuan dengan perempuan adalah diharuskan. Hukum pergaulan secara umum adalah diharuskan. Tetapi, hukum pergaulan antara lelaki dan perempuan ajnabi, hukum asalnya adalah haram. Kenapa haram? Kerana ada dalil yang mengharamkan perkara tersebut. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra, "Wala taqrabu zina." Jangan kamu mendekati zina. Allah tak kata jangan kamu berzina, tetapi Allah kata jangan kamu mendekati zina. Bermakna bukan zina je yang dosa, bukan zina je yang Allah larang, tetapi perkara yang mendekati zina turut Allah larang. Persoalannya ialah, apakah perkara yang mendekati zina? Imam Syauqi dalam syairnya menyebut mendekati zina ni ada 7 jalan. Nazratun fa ibtisamatun fa salamun fa kalamun fa mau'idun fa liqa' fa zina, dan akhirnya fannar. Apa maksud dia? Maksudnya ialah mendekati zina ialah bermula dengan pandang-pandang. Lepas tu dah seronok pandang-pandang, usah sini sana, usah stalk FB orang, stalk Instagram orang, like dan sebagainya. Lepas tu dah pandang-pandang, dah suka, mula senyum-senyum. Lepas senyum-senyum, smiley, emoticon bagai. Lepas tu start fasalamun, bagi salam, and hi, intro please dan sebagainya. Lepas tu dah bagi salam, dah duduk jawab salam, dah seronok. Kemudian sembang-sembang, tanya kerja rumah, tanya ni, tanya benda tu, mesra sampai 2-3 malam sembang-sembang. Bila dah sembang sekali, sembang 2 kali, dah seronok, sembang-sembang lama dah mesra. Kemudian famau'idun, tak nak buat temu janji kan? Boleh tak jumpa kat tempat sekian-sekian, jom kita jumpa kat sini dan sebagainya. Lepas tu faliqa', jumpa sekali, jumpa 2 kali, dating sini, dating sana, pergi shopping mall sini sana dan sebagainya. Bila dah baik kali jumpa, akhirnya fazina, berzina, dan akhirnya ending sekali kalau tak taubat, fannar, masuk neraka. Dan inilah yang dikatakan mendekati zina. Sebab tu kalau kita tengok 7 perkara ni, kebanyakannya berlaku ketika kita berikhtilat dan bergaul antara lelaki dan perempuan. Bila kita bergaul, kita akan pandang. Bila kita bergaul, kita akan sembang-sembang, kita akan senyum-senyum dan berjumpa dan sebagainya. Sebab itulah ulama meletakkan hukum asal ikhtilat adalah haram. Tetapi ada beberapa perkara yang menjadikan ikhtilat tu harus. Apakah dia? Lepas ni saya akan ulas. Seperti yang saya bagi tahu tadi, hukum asal ikhtilat adalah haram, tetapi boleh jadi harus jika berlaku beberapa perkara. Pertama, ikhtilat akan jadi harus kalau darurat. Daruratnya adalah satu keadaan di mana kalau kita tak bergaul antara lelaki dan perempuan, kita tak dapat menyelesaikan darurat tersebut. Contohnya perempuan tengah lemah, lepas tu lelaki nak selamatkan, tak ada masalah. Ataupun ada aksiden, lepas tu kita nak tolong angkat orang yang cedera, tak ada masalah. Ataupun ada orang panjat-panjat gunung, kaki melecet, terjatuh, kita nak selamatkan, tak ada masalah. Kalau berlaku pergaulan antara lelaki dan perempuan dalam keadaan darurat, maka perkara tersebut diharuskan. Kedua, ikhtilat akan jadi harus kalau ada hajat. Hajat ni adalah kita memerlukan pergaulan antara lelaki dan perempuan untuk menyelesaikan hajat tu. Yang mana kalau kita tak bergaul, hajat tu tak dapat diselesaikan. Contohnya jual beli, kesaksian di mahkamah, perubatan, dakwah dan sebagainya. Saya bagi contoh jual beli. Kalau kita nak beli goreng pisang, lelaki nak beli goreng pisang, orang yang jual goreng pisang tu perempuan, boleh tak? Tak ada masalah, boleh. Ataupun kita nak bayar tol, kita nak bayar, dan orang yang bayar tol tu lelaki, kita perempuan nak bayar dekat lelaki, boleh, tak ada masalah. Tak adalah ekstrim sangat sampai nak reverse sebab perempuan ikhtilat konon-kononnya. Tak, dia boleh, diharuskan. Ataupun contoh urusan dakwah, kita nak dakwah, depan kita ada lelaki, ada perempuan, ataupun kita nak mesyuarat persatuan, tak ada masalah, boleh antara lelaki dan perempuan.
Tetapi bila hajat ni, isu hajat ni ada beberapa perkara yang perlu dipatuhi syarat-syaratnya. Pertama, kena tunduk pandangan. Kita tak boleh nak pandang-pandang, usah-usah di sana, tak boleh. Kedua, kita tak boleh berkhalwat, tak boleh duduk dua orang. Kita kena duduk ramai-ramai. Ketiga, kena jarak antara lelaki dan perempuan. Keempat, perbincangan ataupun urusan perlu berlaku dalam keadaan serius dan hanya untuk menyelesaikan hajat tu, bukan benda lain. Contohnya nak belajar, tapi sembang benda-benda mengarut. So, kembali kepada hukum asal, iaitu haram. Kelima, tak boleh bincang sampai larut malam. Keenam, tak boleh pakai wangi-wangian, tak boleh gedik dan sebagainya. Macam-macam syarat-syarat. Yang mana kalau kita tak patuhi syarat ni, walaupun perkara tersebut diharuskan, tetapi akibat tak mematuhi syarat ni, dia akan kembali kepada hukum asal, iaitu haram. Clear? Saya harap korang clear benda ni se-clear-clearnya. Okey, sekarang saya nak ulas tentang kekeliruan yang sering berlaku dalam isu ikhtilat. Pertama, mereka selalu menggunakan alasan ukhuwah untuk membenarkan dosa ikhtilat yang mereka lakukan. Atas alasan ukhuwah, kononnya mereka bergelak tawa. Atas alasan ukhuwah, kononnya mereka jalan sama-sama. Atas alasan ukhuwah, kononnya mereka ambil gambar sama-sama, selfie sama-sama, membalas-balas komen dan sebagainya. Tetapi sebenarnya, ukhuwah tu apa? Ramai orang menggunakan alasan ukhuwah, tapi sebenarnya mereka tak perasan itu bukan ukhuwah, tetapi itu adalah ikhtilat. Ukhuwah, Allah SWT sebut, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bermakna syarat ukhuwah ialah pertama mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Itu syarat ukhuwah. Bermakna kalau kita tak buat dua benda ni, walaupun kita nampak macam rapat, nampak macam best friend, nampak macam memang happy go lucky sama-sama, tetapi itu bukan ukhuwah. Sebab apa? Syarat ukhuwah ialah mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Persoalannya, ikhtilat ni adalah benda yang dosa, benda yang mungkar. So kalau kita kata kita berukhuwah antara lelaki dan perempuan, kita kena mencegah kemungkaran, bermakna kita kena mencegah ikhtilat. So sebenarnya kalau korang nak tahu, bukti ukhuwah ialah menjaga ikhtilat walaupun tak rapat. Kalau kita konon-kononnya rapat dan sebagainya, itu bukan ukhuwah, itu ikhtilat. Sebab apa? Sebab rapat bukanlah bukti ukhuwah, tetapi bukti ukhuwah adalah sejauh mana kita menegakkan syiar Allah, menegakkan agama Allah sama berlainan jantina dan menjaga benda itu sesungguh-sungguhnya walaupun mereka tak rapat. Kalau ada urusan pun urus secara profesional mengikut syarat-syarat yang saya dah sebutkan tadi. Kedua, ramai orang yang berikhtilat menggunakan alasan dakwah. Konon-kononnya dakwah, tapi sebenarnya mereka melakukan perkara tersebut untuk berikhtilat. Saya bagi contoh, ada lelaki tak pasal-pasal mesej perempuan tengah malam ajak qiyamul lail. Konon-kononnya dakwah. Lepas tu perempuan tu pun seronok. Oh, terima kasih sebab kejut saya qiyamul lail. Awaklah lelaki yang banyak membimbing saya. Benda ni semua mengarut. Sungguh saya kata sangat mengarut. Kenapa lelaki tu kejut perempuan tu seorang qiyamul lail? Kenapa dia tak kejut mak dia? Kenapa dia tak kejut adik perempuan dia, kakak perempuan dia? Rakan sebilik dia pun tak kejut. Kawan-kawan dia ramai dia tak kejut. Kenapa dia kejut perempuan tu seorang? Sebab kemungkinan dia suka perempuan tu, ataupun dia dah mula nak bermesra-mesra dengan perempuan tu atas alasan dakwah Islami. Benda ni sangat baik. Menggunakan alasan dakwah untuk melakukan dosa, menggunakan alasan agama untuk melakukan dosa, bahaya. Terus terang saya cakap, kenapa kita sibuk nak dakwah orang berlainan jantina, sedangkan kawan kita yang sejantina pun kita tak settle dakwah? Kenapa? Sebenarnya kalau korang nak tahu, dakwah sesama jantina lebih efektif daripada berlainan jantina. Sungguh, laki dakwah laki, perempuan dakwah perempuan, lebih efektif. Tapi kalau dakwah umum, seperti macam ceramah dan sebagainya, itu dia baik. So, nasihat saya, sebelum korang nak dakwah, nak mesej perempuan, konon-kononnya nak bimbing orang berlainan jantina, bimbing kawan sejantina. Ramai lagi yang memerlukan bimbingan kita. Cuba fikir. Sebab apa? Sebab setan akan menggoda kita melakukan 99 kebaikan untuk menghancurkan kita dengan satu kejahatan. Setan akan goda kita, awak dakwahlah perempuan tu, awak dakwahlah lelaki tu, awak dakwahlah orang berlainan jantina tu. Konon-konon dah kebaikan dah tu. Tetapi sebenarnya mereka nak hancurkan kita dengan dosa ikhtilat. So, berhati-hati. Ketiga, ramai orang menggunakan alasan kawan untuk berikhtilat. Apa salahnya? Aku kawan je. Apa salahnya? Kami tak ada perasaan syahwat pun. Apa salahnya? Saya masih mahu macam tu. Takkanlah tak salah. Awak ni janganlah ekstrim sangat dan sebagainya. So, benda ni sebenarnya, kita kalau nak tahu satu benda tu betul ke salah, kita kena ikut neraca wahyu, neraca syarak, Al-Quran dan Sunnah.
bukan ikut kepala kita, bukan ikut akal kita. Kalau kita ikut akal kita, benda yang tak betul pun kita rasa betul. Sebab tu saya bagi tahu tadi, macam mana setan punya licik menggoda manusia dengan tuduh jalan zina tadi tu. Mula-mula sembang-sembangnya, kawan-kawan happy go lucky dan sebagainya. Tetapi akhirnya dengan kawan kononnya tu berakhir dengan zina. Saya dah dapat ratusan soalan tentang isu. Ratusan. Sebab tu saya sangat menekankan perkara ini. Kalau korang tak percaya saya, mungkin korang boleh baca kitab Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah oleh Dr. Abdul Karim Zaidan. Beliau turut menerangkan perkara ini secara terperinci. Ataupun kalau korang tak percaya, boleh tengok video Luqman Ali Khan kat sebelah ni. Kalau korang tak percaya juga, boleh tengok video Dr. Zaharuddin. Boleh. Mereka telah mengulas benda ni secara terperinci untuk kita faham. So, apakah alasan kita lagi untuk tidak memahami? Kadang-kadang kita terlalu pertahankan diri, pertahankan kesalahan kita, tapi kita tak ada hujah syarak, tak ada dalil agama pun untuk membenarkan benda yang tersebut. So, fikir-fikirkan benda ni secara serius. Sebagai perakhiran, saya nak cerita satu kisah benar antara soalan yang saya pernah dapat di Facebook. Ada seorang perempuan, dia mengambil jurusan agama dan dia telah bertunang dengan seorang yang turut mengambil jurusan agama. Mereka dah bertunang, tapi bila mereka hampir kahwin, lelaki tu nak ajak perempuan tu untuk tengok rumah baru yang lelaki tu dah beli untuk mereka duduk selepas kahwin. Dan akhirnya perempuan pun ajak mak ayah dia untuk pergi sama-sama. Tapi mak ayah dia tak dapat datang. So perempuan pun ajak kawan dia dan kawan dia dapat ikut. So lelaki tu drive kat belakang tu, perempuan tu dengan kawan dia duduk kat belakang. Pergilah ke rumah baru tu. Tetapi on the way, kawan perempuan dia ada emergency dan terpaksa balik. Tinggallah lelaki tu dan perempuan tu berdua-duaan dalam kereta ni. Tapi mereka menjaga batas. Dalam kereta tu mereka tak sembang-sembang dan sebagainya. Sampailah ke rumah baru tu. Mereka pun tengok rumah baru tu, dah seronok tengok rumah baru. Tapi tiba-tiba perempuan tu cerita ada lipas terkeluar daripada bilik mana tak. Dan perempuan ni takut lipas, dia pun terlompat-lompat, terkejut dan akhirnya terjatuh dan terdampar di tangan lelaki itu. Dipendekkan cerita, mereka berzina. Dan lepas dah berzina, dua-dua menggeletar, dua-dua takut. Yalah, dah tunang, dah nak kahwin dah. Tapi akhirnya terjatuh ke dalam kancah perzinaan. Dan akhirnya mereka pun balik rumah. Laki tu drive dalam keadaan menggigil. Dan perempuan tu kat belakang dalam keadaan menggigil. Takut, rasa bersalah. On the way nak balik, accident. Dan laki tu mati. Perempuan tu koma dan patah kaki. Dan dah berbulan, saya tak tahu berapa lama dia koma. Tapi dia kata, bila dia sedar tu, doktor tu kata dia pregnant. Dan tunang dia mati. Dia sedih dan sangat sedih. Tapi dia kata, aku sangat bersyukur dalam keadaan aku buat banyak dosa pun Allah masih bagi aku nikmat seorang anak. Dan aku akan jaga anak ni sampai aku mati. Apakah pengajaran daripada cerita ni? Pengajaran adalah, jangan tunggu kita dah berzina baru kita nak rasa bersalah. Jangan tunggu kita dah berzina baru kita nak rasa bersalah. Jaga daripada awal diri kita supaya tak terjebak dan tak mendekati benda-benda yang Allah larang. Dan kalau kita dah terjebak dengan zina ataupun kita dah mula berikhtilat, dah mula berkapal, bercinta-cintun dan sebagainya, nasihat saya, taubatlah pada Allah SWT dan Allah Maha penerima taubat. Walaupun macam mana besarnya dosa kita, jangan putus asa untuk taubat kerana Allah punya pengampunan lebih luas. Ingat, sampai mati, Allah tak akan jemu ampunkan kita dan setan tak akan jemu nak sesatkan kita. Kenapa kita kena jemu untuk berubah? Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.